Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكها Anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin. Amma ba'd. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Latif Al-Khabir, kita boleh menyambung bacaan kita. Kita sampai muka surat 31. Kita masuk di bawah tajuk kecil, kekeliruan yang dilakukan oleh orang yang berubat. Kekeliruan yang dilakukan oleh orang yang berubat. Orang yang berubat, maknanya Tok Bomo lah. Kita ni pergi ambil ubat, dia yang berubat. Dalam bahasa Arab dia kata ajalah. Ajalah. Ajalah ni maksud dia tergesa-gesa. Dalam riwayat disebut bahawa sikap kita sikap kita itu besar, sikap kita sikap tak gopoh tu, itu dikatakan daripada Allah bagi. Tapi sikap ajalah itu daripada syaitan. Jadi apa syaitan buat? Syaitan campak sifat tu pada orang yang mengubat kita, bomo tu, dan kita orang yang cari ubat. Maka dua-dua dia campak sifat ajalah, sifat tergesa-gesa. Antum perasan satu perkara, kita bila baca Quran kita kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Secara tasawur ni bermakna secara gambarannya, secara ialah gambarannya, apakah suatu pelajaran kita boleh ambil daripada pembacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Pelajarannya ialah bahawa kita musuh dengan iblis ni bukan musuh main-main. Sampai angkat kita minta Rabbul Alamin lindung kita daripada dia. Maknanya dia punya jahat ni, dia punya mudarat ni bukan biasa-biasa. Kalau dia jauh dengan kita pun dia bagi mudarat, dia dekat dengan kita lagi dia bagi mudarat. Kerana dia ni makhluk yang tak nampak dengan mata, kita hanya boleh kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi dia sampai bila-bila dia main dekat kita, dalam apa wajah sekalipun dia akan main sebagai wajah musuh. Maka kita mohon perlindungan Allah lindung kita. Cuba bayang kita sembahyang, dalam sembahyang tu disunatkan pada kita baca a'udzubillah. Lepas daripada kita baca, kita takbir Allahu Akbar, kita pun baca iftitah lah. Lepas iftitah a'udzubillah. Pasal apa? Belum nak baca Fatihah ni a'udzubillah dulu. Lepas tu ada surah nak baca, start dengan a'udzubillah.
Walhal banding hidup kita dalam sembahyang, luar sembahyang, dalam solat ni kira-kira kita ni lebih dekat ke Tuhan lah daripada luar solat. Lebih dekat sikit lah. Tapi masa kita nak sembahyang, kita ambil wudu, kita tak ada hadas kecil, kita tak ada hadas besar. Masa kita ambil wudu, dosa kita semua keluar kot celah jari, celah muka, berguguran dosa kita jatuh. Macam Alikat katakan, berguguran daun-daun. Apa sambungan dia? Apa pula? Jatuh lembut ke rambutmu. Oh, saya lupa sejak duk apa Al-Kahfi ni Pak Long, saya lupa sikit. Yes, berguguran dosa kita jatuh. Bermakna seolah-olah saya boleh katakan masa kita masuk solat tu, kita dah tak ada dosa kecil. Lepas tu pula kita baca seajaib-ajaib doa wudu. Apa Nabi sebut bila kita baca doa tu? Asyhadu an la ilaha illallah tu. Apa jadi? 8 pintu syurga terbuka untuk kita, dan dikatakan pada kita, masuklah daripada pintu mana yang kita suka. Punya rapat kita dengan Tuhan. Tapi bila masuk dalam solat dimulai dengan seagung-agung lafaz Allahu Akbar, lepas tu iftitah a'udzubillah pula. Kenapa? Kianat dia nak buat pada kita ni, walaupun kita dah serah diri ke Tuhan, dia akan buat kianat. Sebab dia sentiasa letak kita di tempat musuh. Dia tak pernah kesian kat kita seminit pun. Dia tak pernah anggap kita kawan dia satu lahzah pun. Kalau minit, saat tu kita kata cepat lagi, lahzah lagi cepat pada saat. Musuh. Maka Allah peruntukkan satu bacaan kepada kita. Allah untukkan kepada kita satu bacaan isti'azah. Maka Allah kata, bila kita nak memula baca Quran, wa iza quri'al Quran fasta'iz billah minasyaitan. Bila kamu nak membaca Quran, minta lindung pada Allah daripada syaitan. Agak-agak ketika kita tengok surat khabar, kita tengok benda-benda maklumat lain, agak-agak syaitan ada ke tak? Solat ni bukan ada benda lain kita baca. Hanya kalam Allah, tilawatul Quran, tasbih, tahmid, qiraat. Maka punya dahsyat dia. Dia kacau kita, dia ganggu kita. Maka saya nak bagi tahu pada antum apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Ghazali kata, bila kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim ni akan hilang ketajaman dia jadi tumpul. Setan pun tak takut. Kalau kita rapat dengan 10 perkara, dia kata. Kaedah dia, satu orang kaedah dia, satu orang dia lapar, dia kata makan. Apa kan? Imam Ghazali kata kaedah dia, satu orang dia panas, dia kena panas matahari. Bila panas matahari tu mai ke muka dia, badan dia, dia kata teduh. Dia tak bergerak kepada teduh. Adakah dia akan rasa teduh? Imam Ghazali kata tak. Dia sebutlah kalimah teduh tu 100 kali pun. Kerana kalimah teduh tu memerlukan satu anjakan. Betul Tuan Haji Abdul Karim? Memerlukan satu injakan, perubahan. Bila kita sebut teduh, kita kena lari daripada panas kepada teduh. Maka barulah kalimah teduh di mulut kita tu ada makna. Dia synchronize yang kita sebut dengan kita buat. Maka dia jadi atpa. Kita rasalah nikmat. Kita kata a'udzubillah, teriaklah 100 kali. Tapi kalau 10 perkara ni ada, dia tumpul. Maka bila kita sebut a'udzubillah, kita nak senjata kita jadi tajam, kita boleh rodok ke perut dia, berborai dia, mati dia. Maka jangan bagi ruang dia mai pada kita dengan 10 perkara. Dalam sembahyang, luar sembahyang, bersendirian ataupun berjamaah, Imam Ghazali kita jaga.
Ini siapa punya pandangan? Imam Al-Ghazali. Yang pertama dia kata apa? Ghadab, marah. Marah adalah dia punya jalan nak kuasai kita. Kita duk marah, jangan sembahyang lagi, jangan baca Quran lagi. Kita duk marah, jangan buat apa-apa kerja lagi, settle marah kita dulu, baca auzubillah ke, berpindah daripada satu hal kepada satu hal. Kita duduk di sini, kita marah, ubah kita punya hal, pandangan kita ubah, kedudukan kita ubah, ambil wudu, duduk ke, sembahyang ke, rebah ke tanah ke, ambil pasir tabur atas kepala ke, lari daripada satu tempat ke satu tempat. Bila kita marah, kita tak melakukan rawatan kepada marah, maka dia akan pengaruhi kita. Dua, Imam Ghazali kata hasad, dengki kianat ni, busuk pokok ni. Hang bacalah auzubillah banyak mana. Kalau kita tak lari, tak ubati penyakit hasad, dia duduk dengan kita dan dia hancurkan umat Muhammad dengan hasad. Allah kata wa min syarri hasidin idza hasad. Sampai peringkat itulah. Bunuh orang dengan jalan tak nampak, dengan jalan mistik. Orang mati dapat dosa bunuh satu orang, dosa dia macam bunuh semua orang. Yang mati tu seorang, dua orang, tiga orang, empat orang. Kita puas, bacalah auzubillah, takbirlah raya macam mana pun tak ada, dia tumpul. Tiga, dia kata syahwat, turut segala kemahuan hati dia nak tunaikan. Syahwat, apa dia makna syahwat, Agus? Keinginan yang tak dapat dibendung. Hati nak macam tu, hati nak macam ni, nak macam tu, nak macam ni, nak macam tu, nak. Dan setiap nak tu turut. Bila yang dia turut tu tak dapat ditunaikan, masa tu dia memerontak. Dia nak juga syahwat dia jadi kenyataan, maka dia akan khetiak dengan 1000 jalan, sama ada jalan tu halalun am haramun. Janji syahwat itu tertunai. 5, 4, pasal makan Maggi saja kan. 4, tama'un, tamak tu bahasa Arab kita pinjam. Apa dia? Tak pernah rasa cukup dengan benda yang ada di tangan. Tamak tak tentu pasal, gelojoh, buluk tak tentu pasal, tak puas. 5, as-sab'u min at-ta'ami walau halali. Kenyang walaupun dia kenyang tu dengan benda halal. Kenyang, dia punya konsep hidup mesti kenyang. Tak kenyang itu bukan makna kenyang. So kalau ada hari dia tak kenyang, dia akan memerontak. Kenyang terlampau pun masalah, lapar terlampau pun masalah. So kita nak duduk tak mana, Pakcik Mat? Allah Akbar. Saya tu orang panggil Mak Lawa. Si Mak Lawa. In between. 5, 6. Hubbut tazayyun. Cinta kepada, suka show off. Dia punya tazayyun, dia ada perhiasan, dia suka tunjuk ke orang. Dia ada mah tunjuk ke orang. Dia ada, apa saja dia ada benda mahal-mahal, benda yang orang tengok, wah serba wah. Hubbut tazayyun, dia suka. Yang ketujuh, ini yang ketujuh yang ada kena menggunakan tajuk kita, al-ajalah. Ajalah, tergesa-gesa, tergopoh-gapoh dalam mengambil tindakan, keputusan, berbuat sesuatu. Ajalah.
Yang ke-8, ad-dinar wad darahim, duit, ataupun kita kata harta benda lah, duit ringgit, emas dan perak. Ke-9, al-bukhlu, bakhil, kedekut, tak hidung masin, genggam, tak tirih, eci kare. Oh, dia punya eci kare dia. Dan yang ke-10, yang akhir, apa dia? Belajar agama tanpa saluran dia. Hak dia belajar agama tu, dia tak ikut disiplin pelajaran. So dia tangkap muat. So dia akan rasa dia tahu semua, wahai sebenarnya dia salah semua. Sebab dia ambil ilmu agama itu bukan dengan dia punya asas dia 1, 2, 3. Kita belajar ni ada asas. Satu belajar satu. Jadi 10 perkara ni, kalau kita tak jauhi, kata Imam Ghazali, a'udzubillah, sebab 10 ni adalah mainan syaitan untuk anak Adam. Dia macam mana umpan. Bila anak Adam ada benda ni, dia syok, dia main. Dia tak ada ni pun dia main. Ada ni kira macam jamu dia. Dia tak lekang daripada kita. Maka bila kita sebut a'udzubillah, patut kita baca a'udzubillah bila nak sembahyang. Syaitan tak kacau dah kita. Itu kalimah yang dahsyat. Tapi dia kacau. Sebab a'udzubillah kita tu tumpul, dia kata. Maka tajuk yang kita baca malam ni, apa syaitan buat? Dia datang kepada Tok Bomo ni, dia buat kekeliruan supaya Tok Bomo tu kalut, kita yang cari ubat pun kalut. Terdapat sesetengah daripada orang Melayu kekeliruan, dia tulis kesesatan, saya baca kekeliruan. Kekeliruan yang dilakukan oleh orang yang berubat, iaitu memuja kubur-kubur yang dianggap keramat. Tengok ini nama dia apa? Talbis. Apa makna talbis? Izharul batil ala suratil haq, zahirkan kebatilan di atas rupa kebenaran. Sebenarnya dia buat apa? Dia puja kubur, tapi rupa yang diangkat keramat. So bila sebut keramat, siapa nak tolak? Macam orang tua kan, tua kerepot tapi pakai susuk. Nampak? Oh, nampak ayu lah. Kenapa nampak ayu? Pasal susuk. Jadi itu nama dia menzahirkan kebatilan atas wajah kebenaran. Muda tu suatu kebenaran, tapi dia tutup muda tu di atas ketuaan. Tua biasa, okey, tua kerepot, renta, tua kutuk, pikun Agus, pikun tua dah. Maka itu satu tipu daya, satu hurur. Maka bila kata kubur, semua orang tahu mana boleh sembah kubur, tapi dia ubah, dia color kubur tu dengan nama keramat, ambil berkat. Luak tak azan lagi kan? Terdapat sesetengah dari orang Melayu memuja kubur-kubur yang dianggap keramat. Kenapa dia pergi sembah kubur? Lepas tu dia tukar dengan kalimah keramat dalam usaha meminta pertolongan bagi mengubati penyakit yang dialaminya. Tengok. Usaha. Dia nak berubat, dia sakit, dia usaha. Maka ke mana dia usaha? Dia usaha ke arah keramat. Sebab agama ni mengiktiraf adanya keramat. Karamah tu agama ada. Nanti kita baca dalam Riyadhus Salihin kan, bila sampai masa nanti, lah tak sampai lagi. Sampai masa tu kita baca. Imam Nawawi buka bab karamah dalam Riyadhus Salihin. So Al-Quran pun menyebut tentang awliya, para wali. Tapi siapa para wali itu?
Siapa para wali? Wali faqih muqaddam. Oh, jangan main-main ya. Faqih muqaddam. Dia dikatakan berulang-alik setiap hari ke Sidratil Muntaha 70 kali. Faqih muqaddam. Ada khadam dia seorang, dia beritahu kat dia, kepada faqih muqaddam ni, orang kata kat dia, khadam dia lah, dia kata khadam dia mati. Dia kata, Tuan Syekh, khadam Tuan Syekh mati, macam mana kita nak semayang mayat dia, macam mana? Dia merenung, Ustaz. Dia kata tak, dia kata dia tu tak mati, dia tu tak mati. Jadi orang semua terkejut lah. Kenapa? Dia mati. Tabib masa tu kata dia mati, berita sampai dia mati, dia kata tak mati. Dia berkata dekat dia, Tuan Syekh macam mana? Tuan Syekh dapat khabar baru ke kata dia tak mati? Dia kata tak. Dia kata, aku baru pergi cari nama dia dalam syurga, tak ada. Dia tak ada dalam syurga, bermakna dia tak mati lagi. Dia pergi tengok-tengok, dia hidup balik. Itu karamah faqih muqaddam. Yang ni apa ni? Yang ni nak kata apa? Okay? Bila orang abang pada Nabi ya Rasulullah, Khadijah dah wafat, patut Rasulullah boleh pejam mata, slow talk dengan Jibril ke, bagi tahu kat Jibril, hang cakap dengan Tuhan sikit, aku perlu dia lagi, kalau dia tak ada aku susah ni. Tapi tak berlaku slow talk. Tapi untuk wali-wali ni, tapi ditukar nama jadi keramat, jadi orang terimalah. Azan dah. Silakan, siapa nak azan? Cimat? Pak Cimat nak azan kan? Oh, Pak Cimat bagi dekat Farid. Cimat tak mau azan, baju sama dengan Cik Ta. Oh, terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
wassalatil qam wassilata wal furqan. Allahumma salli ala Muhammad. Ikhwatul iman, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Kata penulis, sebenarnya kubur itu tidak dapat memberi apa-apa pertolongan dan kesan kepada penyakit mereka. Perbuatan tersebut amat bertentangan dengan ajaran Islam yang menyuruh umatnya meminta pertolongan hanya kepada Allah. Di samping perbuatan mereka itu juga tidak ada bezanya dengan amalan orang-orang Hindu dan Buddha. Nah, ini orang cukup marah ni bila duk pergi sandingkan dengan benda lain, orang marah. Menziarahi kubur sebenarnya tidaklah salah atau menjadi satu kesalahan. Bahkan sunat bagi umat Islam menziarahi kubur kedua ibu bapa, sanak saudara, keluarga, sanak handai, tok-tok guru, alim ulama, para syuhada dan orang-orang saleh. Tapi mengadakan pemujaan atas kubur tersebut dengan mengadakan sesuatu upacara tertentu atau khusus di luar batasan syarak, itulah yang menjadikan kesalahan dan kadang-kadang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi kufur dengan tidak disedari, wal-'iyazu billah min zalik. Yang ni ikhwan, yang ni adalah satu benda yang tak ada khilaf. La khilafa bainal muslimin, tak ada khilaf di kalangan orang Islam. Apa dia? Tak boleh minta doa pada orang mati, tak ada khilaf. Benda ni benda yang disepakati oleh kaum muslimin. Bukan kata ulama sepakati, kaum muslimin, keseluruhan umat Islam sepakat. Apa dia? Doa sabit daripada surah Al-Baqarah. Allah yang sebut sendiri, ud'uni astajib lakum. Bahkan Allah tak guna perkataan na, dia guna ni. Allah tak kata ud'una nastajib lakum. Tak, dia tak guna na. Dia kata ud'uni astajib lakum. Dia perintah kita minta kepada dia seorang, dan dia kata hanya dia seorang saja boleh terima doa kamu. Dan macam mana kita nak doa? Masa kita doa tu dia sebut macam mana. Dia kata rasa qarib antara kita dengan dia. Sepakat, seluruhnya sepakat. Kata hanya Allah boleh bagi. Tetapi yang jadinya tak sepakat. Orang pergi minta, pergi menurun, pergi baca tu. Antara contoh perbuatan memuja kubur, dianggap kubur itu keramat. Keramat ni hanya satu anggapan. Apa dia? Tengok. Berlaku dalam masyarakat kita ialah seperti memuja kubur mak bidan. Betul ke dia tulis? Mak bidan tetek lanjut. Kena tukar mak bidan breast lanjut di Taiping. Nampak sopan lagi. Kapten Salihin senyum lawa. Mbak Ling tak senyum, Mbak ni. Ada sungguh ke kubur ni? Kita tak tahu. Ada. Confirm lah. Masya-Allah. Memuja kubur Tok Temung. Tok Temung di Temung. Temung di mana? Oh, Kati, Kuala Kangsar. Memuja kubur-kubur di Pulau Besar, Melaka. Mak bidan breast lanjut. Terpaksa lah pakcik, breast lah. Kita kena jaga kesopanan dan kesusilan. Kalau tak live saya baca lah. Kalau live tak maulah, dah tak ada tahu lah. Yang dipuja itu tak siapa pun mengetahui asal usul dan kesalehannya. Yang kata mak bidan ni, tok bidan ni. Jadi mengunjungi kuburnya dengan suatu tujuan, membayar nazak dan niat adalah merupakan perbuatan bid'ah dalalah yang haram semata-mata. Kerana menganggapnya keramat dengan membawa pisang, pulut kuning dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapat berkat dan sebagainya. Kalau kita tak kata
ini perbuatan salah, nak kata apa? Apa nak kata? Tapi tak tahulah siapa dia. Siapa sebenarnya orang ni? Manakala pemuja kubur Tok Temung dikati pula, pengunjung-pengunjung mengunjunginya dengan tujuan untuk menunaikan hajat dengan membawa pulut kuning, ancak, kemian serta mengadakan tahlil di kubur tersebut bagi mendapatkan sesuatu hajat. Ada juga pengunjungnya yang menyembelih ayam dan diniatkan darah dan tulang itu adalah untuk makanan jin penunggu Tok Temung. Tidak ketinggalan kubur tersebut juga dikunjungi oleh sesetengah guru-guru latihan pertahanan diri dan pengikut mereka untuk mengambil berkat dan lain-lain seumpamanya. Mengikut sejarah Tok Temung hanyalah merupakan pemerintah asal kawasan tersebut sebelum kedatangan Sultan ke Kuala Kangsar sahaja. Tak kata je cerita. Tak lebih pun, bukan apa pun. Sebelum Sultan mai tempat tu, mungkin dialah ketua kampung kawasan tu. Tak ada pun cerita-cerita yang nak kata keramat tu. Pemuja-pemuja kubur di Pulau Besar Melaka pula menganggap ini tengok ini lagi tak masuk akal. Tengok dia kata apa. Menganggap kebanyakan kubur-kubur di pulau tersebut adalah kubur wali-wali Allah yang keramat. Sebenarnya kubur-kubur di Pulau Besar tersebut banyak yang kosong tanpa penghuni. Kosong. Hanya orang tidak tahu menilai kebenaran sahaja yang mahu mengunjunginya. Mereka ditipu, saya tambah sikit, ditipu hidup-hidup oleh kumpulan-kumpulan jin yang mendiami pulau tersebut dan memberitahu mereka melalui mimpi supaya dibangunkan kubur-kubur untuk pemujaan. Hakikatnya apa dia? Kalau mamak dia panggil darga-darga, nagor-nagor. Hakikatnya apa dalam tu? Ada yang dikatakan cuma dia berkata tanah mai pada India, tanah tu tanah wali di sana. Tanah tu mai, tanah tu jadi kubur di sini. Last jadi apa? Dulu orang Arab panggil apa? Juha. Kan? Kambing dia mati. Dia pergi tanam mati bukit. Kambing dia ni, dia buah nama macam kita kan. Nama Leman, nama Awang. Awang tu siapa? Rebau. Bukan Awang betul. Rebau dia panggil Awang. Rebau dia mati. Dia apa kat bini dia? Dia kata Awang meninggal hari ni. Sedihlah dia. Rebau dengan lembu pakcik banyak berjasa untuk orang Melayu mana? Rebau lah. Rebau kena tendang, kena terajang. Rebau bagi hasil bumi. Lembu tanduk orang. Bila rebau dia mati, dia balik sedih. Bini dia kata awak sedih, dia kata Awang mati. Bini dia tahulah Awang. Dia duduk balai rokok daun. Kawan dia kata, Haji, sedih nampak? Awang mati. Awang meninggal? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dia meninggal? Kata kemarin. Lah tak habang pun. Dia ni dia tak tanya ada Awang mana. Wahai Awang tu nama Rebau. Arab Juha, Pak Pandiak Arab ni nama Juha. Ni Pak Pandiak punya cerita. Buku tebal tu cerita pasal dia. Pasal Juha. Kalau nak cerita pasal dia boleh kita tutup. Cerita pasal dia buku tebal. Juha. Kambing dia nama Syekh. Dia panggil kambing dia Syekh. Kambing dengan tuan kan rapat lah, boleh peluk, boleh tu. Dia panggil Syekh, panggil je Syekh, bek dia tu main cari dia. Satu hari Syekh mati, meninggal. Sedihlah Juha ni. Dia ambil Syekh ni, dia pergi tanam kat atas sana, kat kawasan tinggi. Dia pergi tanam, balik tanam tu sedih.
Dalam duk balik jalan tu, selisih dengan orang. Orang kata, Juha, dari mana? Dia kata, daripada kubur Syekh. Dia ni pula dengar nama Syekh. Syekh maknanya Syekh lah. Hai. Kata Syekh mati. Syekh kata Syekh mati. Tak habaq lah. Dalam kepala Juha, bila kata Syekh, Juha faham kata dia tahu Syekh tu kambing. Dalam kepala kawan ni, bila kata Syekh, dia nampak alim besar. Tu alim mati. Tanam kat mana? Kata kat atas. Hei, kampung kita ada Syekh lah. Juha kata, lama dah awak tak perasan ke? Lah tak perasan pun. Tak boleh, dia kata. Han tunjuk kubur kat mana? Dia tunjuk kubur Syekh. Jadi Juha duk tengok kawan ni. Kawan ni pergi kat kubur tu, baca doa. Dia Juha, dia duk pening. Kawan tu duk Allah maghfir lahu warhamhu semua. Lurut tanya, lurut kubur tu kata dekat Juha, tak boleh biar kubur lagu ni. Kita kena buat nisan biar orang tahu ni Syekh. Ya, Juha kata ya. Dan dia pun tak kata apa. Dia ni pun pergi turun, pergi tempah batu nisan, botan kepala, botan kaki, tulis Asyikh. Jadi bila satu hari anak kawan ni menangis malam, bawa pergi ke Syekh, kubur Syekh. Apa nama? Tawassul lah, ambil berkat. Berkat lah, keramat. Bawa pergi kat kubur tu. Syekh, tolonglah Syekh, ya Allah. Arisna ya Syekh, arisna, tolonglah kami ya Syekh, anak aku malam tak mau ni. Balik rumah, gamaknya budak tu berletih naik tempat tinggi. Lena. Dia kata kat Juha, Syekh kita mujarab betul. Lagi jadi macam mana? Orang pula ramai pergi ziarah kubur Syekh. Satu hari ada satu orang kambing hilang. So semua orang tahu kambing dia hilang. Dia pergi ke kubur Syekh, dia baca doa. Lepas tu dia jumpa kambing dia, tanya, masa kambing hilang tu hamba ke mana? Dia kata, aku pergi kat kubur Syekh, aku pergi minta lega. Bila dah jadi kisah macam tu banyak, satu hari Juha dia terfikir. Dia kata apa? Depa ni ada masalah duk berjumpa Syekh. Gamaknya Syekh ni Syekh betul kot. Dia pula pergi minta. Wahai dia yang tanam. Sehingga kan benda hak tu tak betul tu jadi seolah-olah macam betul. Dia pula jadi ragu. Dia gamaknya dia ni Syekh betul macam mana? Juha pula pergi minta dekat Syekh tu. Inilah ikhwan Pak Pandik Arab punya cerita duk jadi dekat Pak Pandik kita. Tak ada siapa pernah bongkar kubur tu. Tak ada siapa pernah bongkar tempat-tempat yang dikatakan keramat wali Sultan Arifin lah di sana. Oh subhanallah, dahsyat. Tak ada siapa. Cuma dapat melalui mimpi, bila bayar nazak sana, bayar niat sana. Akhirnya bertumpuk. Baik. Pemuja-pemuja kubur, baik. Ini dia kata, di antara kekeliruan yang berlaku oleh orang yang berubat. Akhirnya dia ambil ubat daripada surah-surah yang macam ni. Kata penulis, pengeras ataupun upah. Ini salah satu di antara penulis dia nak bagi tahu di tajuk ai ni, satu ni, memuja kubur-kubur dianggap keramat. Ini di antara kerja Tok Bomo yang salah. Ingat tak balik apa makna Tok Bomo? Bomo tu maksud dia apa? Bomo tu maksud dia perawat. Jadi nama Bomo tu saja tak salah. Jadi kena bahagi dua. Ada Bomo yang merawat dengan cara yang salah, ada Bomo yang merawat dengan cara yang maybe patuh syariah. Mungkin. Yang ni yang dia cerita ni yang tak betul. Ini cara dia apa. Lagi apa tanda dia apa? Dia apa ada pengerah.
Kebiasaan pengerah yang ditetapkan oleh sesetengah Tok Bomo adalah berlainan. Ada yang menetapkan seperti RM5 suku dengan jarum 3 batang dan garam setai. Setengah pengerah pula dengan membawa sirih bertemu urat sebanyak 7 helai, kapak dan pinang. Ada juga menetapkan pengerahnya dengan buah kelapa masak, beras cupak dan minyak kelapa, minyak nyok tu. Jika membuang barang hikmat yang tertanam, upahnya adalah sekali ganda dari upah yang dikenakan oleh orang yang menanamnya. Contohnya kalau 1,000 jadi 100 jadi 200 dan sebagainya. Ada juga mengenakan pengerah atau upah sampai RM1,000 mengikut kemampuan dan kemampuan pesakit. Terdapat juga Tok Bomoh menetapkan upah sekadar ikhlas sahaja. Daripada mana datang istilah pengerah ni? Daripada khadam tu lah. Dia yang buat benda ni semua. Kalau tak buat benda ni, magic tak jadi. Magic tak jadi. Kesalahan dan kekeliruan yang berlaku dalam keadaan ini ialah apabila pesakit tersebut percaya jika tidak menyediakan pengerah seperti yang diminta oleh Tok Bomoh itu, maka penyakitnya tidak akan sembuh dan sukar untuk disembuhkan, atau menganggap pengerah yang disediakan itulah yang menyebabkan penyakitnya sembuh. Sebenarnya mengambil upah berubat dan menjampi dengan ayat-ayat Al-Quran, selawat Nabi dan susunan ayat-ayat yang baik adalah diharuskan syarak berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini berkenaan dengan pembacaan Al-Quran. So para ulama kita pun tidak kata kesalahan mengambil apa-apa bayaran untuk rawatan. Tak ada salah apa. Hatta guru-guru Quran depa nak ambil upah depa, masa depa tak buat kerja lain, depa tumpu mengajar pun tak salah. Itu dibahas panjang. Tapi pengerah-pengerah ini bukan dibuat oleh Bomoh itu, tapi dibuat oleh dia punya khadam dia. Tak cukup cakap tu, dia buat lagi satu benda, putih ubat. Dia buat putih ubat. Putih ubat bermakna menamatkan rawatan dengan Tok Bomoh tersebut setelah pesakit sembuh dari penyakit dialaminya. Kononnya kalau tidak putih ubat, penyakit itu akan kembali semula. Berbagai jenis dan syarat amalan pemutih ubat diminta dan dikenakan oleh Tok Bomoh. Jadi kalau tak buat putih ubat, penyakit itu mai balik. Macam mana penyakit itu boleh mai balik? Macam mana penyakit itu boleh mai balik? Maknanya khadam tu lah nanti cari jalan bagi orang tu sakit pula. Dia tak suka jasa dia, tak dihargai. Dia mau kalau kita jemput dia mai, kita hantar dia balik. Kita panggil dia dengan cara elok masa kita susah, so kita hantar. Lepas dah kita sembuh, kita hantar dia balik pun dengan cara elok. Dia mau macam tu. Tiba-tiba kita tak buat. Bila kita tak buat, dia buatlah kita. Tu Tok Bomoh kata ni hari tu tak putih ubat. Bila tak putih ubat jadi ada masalah. Baik, apa yang dia nak? Satu, kadang-kadang pesakit mesti menyediakan seekor ayam hitam, sepinggan pulut putih atau kuning dan sebiji telur dada yang diletak di atas pulut tersebut. Kita nak jumpa Tok Bomoh bukan senang. Pulut bos, pulut. Telur, ayam golek bos. Pengerai bos. Nara punya pasal berapa pun kita bagi. Kadang-kadang dia minta apa? Dia minta putih ubat dalam bentuk melepaskan ayam hitam di tepi hutan dengan niat tertentu. Kadang-kadang dia nak apa? Dia nak mandi di kolah masjid tertentu sebanyak 3 atau 7 kali.
Yang ni nampak macam jin ni ada agama sikit kot, saya dia pilih sekolah masjid. Ataupun kadang-kadang dia suruh buat apa? Dia suruh buat kenduri arwah, dan di antara persiapannya ialah kemian yang dibakar, pulut kuning, dan lain-lain kuih muih dan sebagainya. So kadang-kadang kita pun nanti heran, orang ni buat kenduri arwah, orang ni buat kenduri arwah. Konsep kita buat kenduri, konsep tengok sajalah saya katakan, kalau kita kata kita mengambil pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, kita nak hadiahkan pahala baca Quran pada orang mati, betul? Imam Syafi'i kata tak perlu nak hadiah, buat apa pahala pada baca Quran pada orang mati, tak sampai. Tapi Imam Ahmad kata sampai. Beberapa ulama dalam mazhab Syafi'i bersetuju dengan Imam Ahmad. Baik, kita ambil seperti Nawawi sebut di dalam Al-Azkar nanti, bahawa Imam Ahmad kata pahala baca Quran sampai. Sebab apa? Sebab masalah hadis tentang jarik itu, pelepah kurma yang Nabi koyak, Nabi pacak di atas kubur kan. Selagi mana dia tak mati, tak kering tu, maka meringankanlah. Imam Ahmad kata, cuba tengok, kalau Nabi pegang pelepah kurma tu boleh bagi syafaat pada orang mati, pelepah kurma tu dengan Quran, mana lebih dahsyat? Takkan nak kata pelepah kurma lagi baik pada Quran? Pelepah kurma pokok biasa Nabi pegang saja, Quran turun dekat Nabi. Bahkan bila orang tanya Aisyah, apa itu akhlak Nabi? Apa Aisyah jawab? Akhlak dia adalah Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Maka Imam Ahmad kata Quranlah yang lebih utama daripada pelepah kurma. Maka Quran itu kita boleh hadiah pada orang mati. Tapi apa Imam Ahmad ajak? Imam Ahmad ajak baca Quran, lepas tu baca doa. Itu sahaja. Pilihlah surah apa kita nak baca, Waqiah ke, Tabah ke. Kita baca satu surahnya kita baca lancang. Kenapa kita pilih Yasin? Kita bagilah jawapan. Sebab dalam banyak-banyak yang saya boleh baca dengan lancang, saya confident baca Yasin. So itu alasan yang boleh diterima. Maka macam mana nak baca Yasin? Start dengan A'udzubillah, Bismillah, baca Yasin, habis Sadaqallah. Dah habis baca Yasin, apa Imam Ahmad kata? Angkat tangan. Ya Allah, aku hadiahkan pahala bacaan ini untuk mak aku, bapa aku. Amin ya Rabbal Alamin. Habis. Itulah cara dia. Ataupun kepada orang lain, adik-beradik kita ke, kawan-kawan kita ke, sebab boleh dihadiahkan selagi mana dia Muslim. Maka tak ada kena-mengena pun dengan kenduri kenara, hari, tak ada kena-mengena. Hari satu, tak ada kena-mengena. Dan tak ada kena-mengena pun dengan mencentum-centum ayat tertentu dibaca. Tak ada. Dia baca Quran saja. Kita buat macam mana? Bila kita tak tahu pasal apa dia buat kenduri kenara, rupanya dia buat arwah ni, penulis kata, sebab apa? Putih ubat. Tapi ditutup dengan macam Islamic compliant lah, nampak patuh syariah lah. Tapi dia punya apa tu, tujuan dia buat kenduri tu putih ubat. Kalau dia kata saya nak buat kenduri arwah untuk mak saya, dia tak perlu pun buat kenduri bagi orang. Duduklah dia depan atas sejadah tu, bacalah surah panjang mana nak baca. Nak perhabis Baqarah ayat 1 sampai ayat Nuh, habis. Lepas tu just angkat tangan je. Sangat mudah. Dan ulama kita kata doa orang hidup sampai pada orang mati, ijma' kaum muslimin, tak ada siapa tolak. Ijma', sepakat, asalkan dia Muslim, berdasarkan ayat 10 surah Al-Hasyr. Dan dia sampai macam mana?
kalbarkil khatif, seperti mana kilat menyambar. Oh, sampai. Tapi kita hari akikah buat tahlil, kekah buat tahlil, kekah buat tahlil, hari kahwin tahlil arwah. Depa ni baru kalianum arwah dah. Konsep itu yang dibincangkan. Kalau untuk menyampaikan pahala Quran pada orang mati, tak jadi perbahasan besar, semua orang maklum. Buatlah dengan cara yang betul. Tapi tengok mereka buat. Lanilah orang buat tahlil, tak ada kemian. Dulu saya rasa depan tu, kalau mamak kita Haji Abdul Karim setanggi, urut peti. Tu dia, urut peti dia bubuh. Dia letak. Apabila seseorang itu yakin dan mempercayai serta beriktikad bahawa tok-tok bomo atau doktor-doktor itulah menyembuhkan penyakit dengan ikhtiar dan usaha mereka atau melalui ubat-ubatan dan jampi-jampian mereka yang memberi berkas dalam menyembuhkan penyakit itu, ini bererti dia telah menyediakan dirinya jatuh ke dalam kekufuran. Kerana dia telah berpegang teguh dengan keyakinan tersebut sehingga menjadi satu i'tiqad bahawa sebab beradat hak yang Allah telah datangkan itu memberi bekas dalam menghasilkan sesuatu. Ini menurut pandangan penulis. Bila dia beriktikad inilah dia penyembuh sebenarnya, maka dia telah buat satu kesalahan besar dari segi hukum akidah. Tapi apabila kita jumpa syarat-syarat lagu ni, kita ambil tahulah bahawa itu menunjukkan bomo itu berkawan dengan khadam. Dia main tajuk baru, tanda-tanda tok bomo yang menggunakan khadam jin dalam perubatan. Pak Cik dia nak bacakan, nak tangguh? Tangguh, ha? Tangguh, ha? Alhamdulillah. Kita tangguh kat sini. Di awal lagi. Di bawah ni dia ada tajuk macam mana nak kenal untuk bomoh tu lagi, cara pakaian dia, warna dia pilih, lepas tu dia menurun, lepas tu ada bomoh dia pakai khadam tapi tak menurun, ada bomoh boleh belah batin, bedah batin, jantung, bedah. Yang kita tahu hanya Jibril je bedah dada Nabi, tapi yang belah tu Jibril, yang ni orang belah, hanya nampak darah saja, tarik yang duk sumbat-sumbat jantung tu keluar, tarik batu karang stone ditarik keluar. Lepas tu dia kata tak percaya, pergi cek doktor, cek tak ada, lepas 3 bulan sakit pula. Tu bomonya makan upah. Lepas tu ada bomo lebih dahsyat lagi, naya orang. Saya nak cerita sikit pengalaman. Satu orang, saya baca satu riwayat ini, riwayat daripada Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah. Hadis ni kita selalu dengar, dekat kita famous lah hadis ni, biasa kita duk belajar kan. Nabi kata tentang ijtanibu sab'al mubiqat. Nabi suruh kita jauhi 7 benda yang membinasakan. Nabi kata ada 7 benda jangan buat, satu pun jangan buat, sebab dia akan bagi rosak amal kita semuanya. Satu Nabi kata apa? Sahabat kata, ya Rasulullah, wa ma hunna, apa dia ya Rasulullah? Nabi sebut satu, apa dia? Nabi kata asyirku billahi, syirik Allah. Nabi tak nombor 1, syirik Allah, syirik. Lepas tu saya terang, ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik yang nampak, ada syirik yang tak nampak.
Dan ada syirik, dia seperti mana semut berwarna hitam duduk di atas batu yang hitam pada malam yang sangat gelap, lagi tak nampak, khafi, sangat tersembunyi. Yang kedua Nabi kata apa? Nabi kata as-sihru was-sihru, sihir masuk. Ketiga Nabi kata apa? Nabi kata wal qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq, bunuh orang tak pasal-pasal, bunuh orang, bunuh dengan pakai benda, pi pukul, pi tikam, pi tembak mati, atau bunuh dengan cara yang mistik, tak sakit, tak ada sakit-sakit secara fizikal, tubuh badan semua elok, tapi duk tanggung beban sakit. Maghrib aja sakit, menjerit, orang tak nampak, dia nampak. Dia duk kata, no, dia duk mencekik aku, dia duk metikam aku. Mati. Bunuh orang. Yang dia bunuh itu adalah nyawa yang an-nafsi, nyawa yang allati haramallah, yang diharamkan oleh Allah. Melainkan illa bil haq, melainkan dia bunuh itu dengan hak, mengikut undang-undang Islam. Kemudian apa lagi dosa besar? Wa aklu riba, makan riba. Apa lagi dosa besar? Nabi suruh kita jauhi, jangan buat. Apa lagi? Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Apa lagi Nabi pesan? Wa tawalli yaumaz zahfi, lari pada hari berlakunya jihad, berlakunya pertempuran, dia tengok tentera musuh tu ni sangat, dia belah. Jangan, Nabi kata. Rosak amal kita, seumur hidup punya amal boleh rosak depan Tuhan. Dan Nabi pesan yang ketujuh, wal qadhfu al-muhsanatil mu'minat al-ghafilat, menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan yang tak elok. Tuduh zina lah, tuduh liwat lah, tuduh apa. Yang dia tuduh tu orang baik-baik, orang soleh, orang beribadat. Hadis ni kita biasa dengar, kita duk mengaji ni jumpa. Tapi ada orang dalam duk sembang lagu tu, bila ada orang tanya, saya baca hadis ni, dia cengang, dia jadi tercengang. Dia tak pernah dengar hadis ni, tak pernah dengar. Bila saya bagi contoh, saya kata al-syirku billah was-sihru, kadang-kadang dia terpisah, kadang-kadang dia duduk sekali, buat satu dosa, buat satu dapat double dosa. Itulah sihir, itulah syirik, itulah syirik, itulah sihir, double. Dia saya bagi contoh pakai azimat. Nabi kata man alaqa tamimah fala atamallahu lahu, siapa gantung azimat di leher ke, di badan, di binatang ke, di rumah, di kenderaan, Allah tak akan sempurnakan hajat dia sampai bila-bila, selama dia gantung benda tu. Dia tak pernah dengar, ikhwan, dia tak pernah dengar, dan dia tak tahu kata Nabi masukkan benda tu dalam hal syirik pada Allah. Tak tahu. Oh subhanallah, tak tahu. Mereka pergi, macam-macam masalah mereka jumpa, masalah rumah tangga ada, masalah penyakit ada, masalah tempat kerja, masalah menega semua ada. Hanya di atas satu nawaitu, pergi nak mencari ubat dan berusaha. Khatir Allah Ta'ala yang sembuhkan. Hadis yang kita duk baca ni, dia pun tak pernah dengar. Nabi kata apa? Nabi kata man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa jumpa Tok Bomo, peramal, tukang peramal nasib, maka dia percaya, dia benarkan dan dia ikut apa dia tu kata, Nabi kata dia kufur dengan Allah di atas apa yang diturunkan pada Muhammad. Dia tanggung dosa kufur. Nabi kata lagi, siapa yang jumpa tukang-tukang tilik ni semua, fasa'alahu an syai', dia tanya tentang satu benda, fasaddaqahu, dia benarkan, dia turut segala-galanya, lam tuqbal lahu salatun 40 yawman, Allah tolak semayang dia 40 hari. Itu kalau semayang. Kalau tak semayang, nak tolak apa?
Dia semayang, Tuhan tolak ibadat dia. Kalau dia tak semayang, apakah yang nak diganti tempat ibadat untuk tolak? Tuhan tolak ibadat, dia tak ada ibadat, nak tolak apa? Tolak tetap ditolak, tapi nak tolak apa? Maka tak ada pilihan, tolak dia masuk neraka. Subhanallah. Bila baca-baca riwayat lagu ni ke dia, dia takut. Dia takut. Jadi macam Syawal tanyakan, ya Umar Muallim, macam mana ana punya position? Kambing semua kena jual, semua orang beli daripada Basrah. Macam mana anda punya position? Tak ada pilihan, ente mesti berhenti kerja. Ya, kena berhenti kerja. Ditanya position dia macam mana. Orang tu tanya dengan muka, dengan ayak muka, mata berkaca, risau dia pasal diri dia, risau. Oh, subhanallah. Nabi kata apa, ikhwan? Nabi sebut pada kita dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis daripada Abu Mas'ud Al-Badri. Nabi kata Abu Mas'ud Al-Badri, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wal mahril baghi wal hulwanil kahin. Kata Abu Mas'ud Al-Badri, Nabi larang kami 3 benda. Pertama, Nabi larang apa? Samanil kalbi, daripada kami makan upah jual anjing. Anjing tu nai pi jual dia tu seketui, ambil upah. Tak mau. Ambil, kita buat kerja lain. Kemudian ulama kita bahas, kalau kita jual manfaat dia macam mana. Kita bukan jual dia, kita jual manfaat dia yang ada. Tapi Nabi ajak, jangan kita buat meniaga anjing, jangan. 1. 2, apa dia? Nabi kata mahril baghi, jangan ambil maharnya perempuan lacur. Nabi kata jangan bayar mahar pada mereka. Maksud dia bayar upah, nak pakai dia apa, bayar upah. Dan mereka tu kena tahu upah kita yang bagi, kita pula dah, na'udzubillah. Duk sedap kita. Orang bagi tu dan dia yang terima, kedua-duanya haram di sisi Rabbul Alamin, dosa besar yang mewajibkan taubatan nasuha. Dan ketiga apa dia? Nabi kata hulwanil kahin, Nabi kata bayar upah kepada tok-tok bomoh. Tok-tok bomoh yang peramal betul-betul ni, bukan tok bomoh bahagian yang kita kata yang patuh syariah tu. Ni yang pakai jin-jin ni semua ni, ikhwan, orang ni tak tahu. Dan tok bomoh tu pun tak tahu. Sebab mereka duduk pada satu dunia, mereka tak dibenarkan datang ke sini, datang ke dunia telinga mereka tak dibenarkan datang. Jin-jin ni bawa heret mereka ke satu dunia yang sangat lain dah, dunia yang dah sangat kalang kabut dah. Dia halang kita, dia bagi kita lambat. Saya belajar, yalah, susahlah nak, macam ni jadi susahlah. Tapi dah cerita lagu ni, saya jadi susah. Sebab apa? Saya ambil daripada tok nenek, lepas tu saya pun dah ni, bahagian daripada ilmu ni saya pun turun kepada anak-anak saya. Jadi macam mana position anak-anak saya? Susah dia. Maka hak kita duk baca mula-mula tu betul, dia jadi waris mewarisi. Bila nak habis, bila nak sudah? Tak habis, tak sudah. Ada orang dapat ilmu-ilmu macam ni dengan kadang-kadang dengan jalan dia tak tahu pun. Dia tak tahu, demi Allah dia tak tahu. Ada orang penanya dia belah ni, dia pun ada keturunan lagu ni. Dia nak mati tak boleh selagi ilmu tak keluar. Maka panggil orang bijak-bijak yang boleh buat keluar.
benda ni, simpan dalam kain batik. Lepas tu ambil kain batik tu pergi hadiah ke orang lain. Dan masa hadiah tu bagi tahu, saya bagi ni hadiah sungguh-sungguh, terima ke? Dia tu tak tahu apa. Dia tu kata terima lah. Dia pun terima. Dia pesan pula, pakai lah, jangan tak pakai. Pakai lah, jangan tak pakai. Kita orang bagi kan, ambil. Lepas tu orang duk pesan pula, saya nak tengok pakai sekali ni. Ini saya nak tengok lah. Kawan pun dengan bahagianya ambil, pakai. Rupanya tanggung musibah. Ingat macam ni kita kata, oh lega lah dia mati. Dia tak mati lega, lagi azab dia tanggung depan Tuhan. Dia buat naya kat orang. Macam mana kawan dia nak hidup? Kawan ni duk kena cari ubat merata. Allahu Akbar. Pasal itu saya pun tak tahu nak kata apalah bila dengar masalah orang seberat tu. Sebab kadang-kadang orang dia duk ingat kita baca bomo ni, dia nampak mamak ni dahsyat ni. Mamak ni pun tak ada 7 ekor apa. Kalau ada 7 ekor tak kena tangkap malam tu. Pasal tak ada apa yang kena tu. Okay. Saya pun tak tahu nak kata apa. Saya dalam duk cakap-cakap, saya teringat buku Dr. Abdullah Yassin. Saya bagi kat dia buku Dr. Abdullah Yassin, tajuk dia Hakikat Kalimah La Ilaha Illallah. Kecil je. Buku tu dulu saya mengajak bola Perak. Saya tak mau sebutlah di mana. Di Perak. Kebetulan sahabat daripada Kuala Lumpur tu, dia dengar saya mengajar situ. Dia wakafkan buku tu dekat 40-50 buku. Saya buat pilih tempat tu mengajar. 3 kali saya mengajak buku tu di situ, orang tempat tu tak suka. Lepas tak suka dengan isi buku tu. Tu dia pemain bagi tahu pada saya, apa kata ustaz, masa tu saya masih baik lagi, saya tak jahat lagi. Tak ada isu apa lagi masa tu. Ayat acak pun tak keluar lagi masa tu. Tapi dia tak suka dengan isi buku tu. Saya kata tak apalah, wakaf. Bila ada orang suka wakaf. Tapi saya kata carilah guru ajak. Sebab buku tu masa saya dapat, saya minta izin dengan Dr. Abdullah Yassin nak baca buku dia, dan dia izinkan. Saya kata carilah orang boleh mengajar. Anda tahu dia jawab apa ke saya? Siapa nak ajak buku lagu ni? Astagfirullah. Dahsyat. Saya tak mahabak lah tak mana. Antu bayang. Bila saya bagi buku ni pada sahabat ni, saya kata sepatah. Saya kata, apabila kita baca maksud La ilaha illallah. La ilaha illallah ni dia hisnu. Sifat dia hisnu. Memberi perlindungan. Kalimah La ilaha illallah ni kalimah yang memberi perlindungan. Sebab sekali kita kata La ilaha illallah, oh subhanallah, membezakan iman dan kufur, Islam dan kafir. Dia buat jiwa kita tak terawang-awang. Dia menjadi qaulus sabit fil hayati dunia wa fil akhirah. Dia menjadi qaulus sabit, perkataan yang kukuh dari dunia sampai akhirat. Dia jadi apa? Kasyajaratin tayyibatin. Dia menjadi seperti pokok yang baik. Akar dia cengkam di sini, dahan dia naik sampai ke langit. Wa far'uha, dia punya furu' tu sampai ke langit. Asluha sabitun fil ardi, akar dia membenam ke bumi, dia punya dahan tu sampai ke langit. Itu kalimah La ilaha illallah. Dah saya kata tidak ada ubat boleh buat kita lari daripada penyakit ni, melainkan kita berlindung di bawah kalimah La ilaha illallah. Berteduhlah bawah kalimah ni. Baca buku ni. Sebab tak ada ubat ikhwan lari pada hantu syaitan. Tak ada ubat melainkan dengan Tuhan. Tak ada. Pakai tangkai tak jadi. Sampai bila nak kena jampi?
How long? Lepas jampi kena jampi. Jampi lagi. Sakit pula. Jampi pula. How long? Kata Lionel Richie, how night long? Ha? Alah, sikit je pakcik. Cik. Apa? All night long. Oh, maafkan saya. Lionel Richie kan? Lagi satu lagu dia yang favourite. Hello, is it me you looking for? Cik tahu kenapa ya tak? Tapi lagi satu lagi best. Dia berduet dengan Diana Ross. Apa? Ya. Oh, lagu tu dengar memang tak main mengaji ya. Lagu tu dia blues. Dia punya blues tu dia lain macam lagu tu. Betul kan. Itu bila kita mengaku kita Ahlus Sunnah, lagu-lagu tu kena tahu lah. Simbol sunnah kita kan. Kena tahu. Kata kawan kita di Kuala Lumpur tu, dia kata saya mengaji sunnah dengan Ustaz Datuk Husin Yi. Mengaji sunnah. Dia kata best. Tapi bila saya main Penang, saya mengaji dengan Ali Hassan sunnah, kok lain pula sunnah ni dia kata. Lain macam. Dia kata tu saya dengar. Saya kata mana best lagi? Oh, dia kata Penang punya sunnah lagi best. Amai kerak sikit. Dia pergi mengaji sunnah di Indonesia, senyum tak boleh. Tak boleh senyum. Dia hanya boleh cakap sikit. Lawak macam mana pun kalau lebih lara lagi dia jadi bid'ah. Habis dia kata main di Penang gelok dia pecah perut dia. Ada macam kami punya sunnah dalam sikit. InsyaAllah ikhwan, betul lah ikhwan. Saya minta sahabat tu baca buku tu supaya ada kekuatan. Kita berlindung di bawah kalimah La ilaha illallah. Dia adalah manhaj hidup kita. Jadi insyaAllah lepas ni kita akan sambung tanda-tanda untuk bomoh menggunakan khadam jin dalam perubatan pada muka surat 33. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah. Wassalam. Subhanallah. Wassallallahu ala